Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Masih pada masyarakat majlis muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dapat sama-sama selesai solat subuh. Dan saya ingat ruang masa yang ada ini, kita duduk sekejap, mungkin lepas ni mungkin ada tuan-tuan dekat tugas masing-masing lah, kerja masing-masing. Cuma di awal pagi ni, alhamdulillah kita selesai solat dengan kita isi sedikit pengajian ilmu. Mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit sebanyak dalam kehidupan kita lah. Baik muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya nak sambung kembali perbincangan dalam fiqh munakahat ataupun fiqh munakahat lah. Kita belajar sedikit sebanyak, insyaAllah pada pagi ini para jemaah sekalian. Saya ingin menarik perhatian kita semua lah untuk kita belajar sedikit berkaitan kedudukan dalam bab munakahat ini. Dan insyaAllah pagi ini saya akan cuba sentuh tentang arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Baik, kalau sembahyang tuan-tuan kita ada rukun, mana kita sembahyang, kalau rukun tadi dia tak sempurna ataupun cacat pada rukun, maka dia akan kesannya pada sembahyang kita, dia akan jadi hukum solat tadi tidak sah dari sudut hukum syarak. Baik, kalau kahwin pun sama juga, dia akan ada rukun yang memang dari sudut perbincangan hukumnya, bahasa fiqhnya, dia akan ada melibatkan rukun yang ada. Dan bila sebut rukun yang ada ni, tuan-tuan, untuk melengkapkan rukun tu jadi sah dari sudut hukum syarak, maknanya dia akan ada syarat-syarat yang bagi melengkapkan rukun tu. Baik, jadi tuan-tuan, nikah ni dia akan ada 5 rukun yang memang telah ditetapkan dari sudut hukum syarak. Dan rukun ni memang mesti kena menepati dengan syarat-syarat yang ada. Dia tak boleh hanya sekadar ada, tapi makna dari sudut rukun tadi dia tidak lengkap. Tak boleh, mesti lengkap makna dari sudut rukun yang ada. Baik, rukun yang ada ni tuan-tuan, satu sirah. Ini dipanggil sirah. Yang kedua, mesti ada isteri. Bila sebut maksud ada isteri, makna dia ada perempuan. Kemudian yang ketiganya, mesti ada suami. Suami ni maksudnya apa? Lelaki. Kemudian dia akan adanya wali. Kemudian 2 orang saksi. Ini mesti kena ada dalam perkahwinan. Jadi semua ni dia akan ada syarat-syarat bagi melengkapi kedudukan sirah ni, kedudukan rukun yang ada ni. Jadi kalau kita boleh tengok kepada rukun yang ada ni pun, dia di situ dari sudut hukum syarak dia telah menjelaskan kepada perkahwinan itu. Maknanya kalau di situ adanya sirah, tuan-tuan, maknanya kalau berlaku perkahwinan tidak ada sirah, maknanya sirah ni dia lafaz ijab dan qabul, mesti lafaz ijab dan qabul, mesti kena ada. Maknanya kalau orang tu kahwin dia sirah tak ada, kalau gitu dia tak akan berlaku perkahwinan. Dia tak akan lengkap kepada perkahwinan itu. Bahkan perkahwinan tadi dia jadi hukumnya adalah fasidun. Apa maksud fasidun? Fasid, tak sah nikah. Baik, kita cuba tengok kepada rukun yang pertama.
tuan-tuan. Sirah ni saya ambil, kita belajar kitab lah tuan-tuan sikit maknanya rukun dia ada panduan pada kita. Baik, rukun yang pertama sirah. Sirah ni apa dia? Ijab qabul. Mesti kena ada ijab qabul. Dan lafaz bila sebut ijab qabul ni, ijab dan qabul, tuan-tuan. Kadang-kadang dia dalam jual beli pun ada, dalam muamalah dia panggil, dalam muamalah jual beli pun ada melibatkan ijab qabul, dan juga melibatkan perkara muamalah yang lain lah, pinjaman dan sebagainya. Dia akan ada perbincangan dalam bab ijab dan qabul ini, termasuk juga dalam bab perkahwinan. Baik, melibatkan lafaz ijab. Ijab ni adalah daripada wali. Ijab ni mesti daripada wali. Dia tak akan berlaku lafaz ijab tu daripada orang lain, daripada jiran ke, daripada kawan ke, tak boleh. Dia mesti daripada wali. Ijab yang tersebut lafaz aku nikah. Ustaz tu Tok Imam sebut, Tok Imam tu dia sebagai menyempurnakan, maknanya wali tu masih lagi, kalau dia tu ayah kandung dah, imam tu dia tak akan boleh buat walaupun dia jumpa nikah sekalipun, tuan-tuan. Dia tak boleh darat aku nikah, tak boleh, sebab kuasa wali tu masih lagi tidak ada pada dia, kecuali kalau wali tu ayah kandung wakil pada imam barulah imam tu boleh buat. Tapi kalau imam tak tanya sepatah, tiba-tiba dia saja di mentang-mentang dia juga nikah sebagai contoh dalam majlis perkahwinan, contoh, tiba-tiba dia tak tanya sepatah wali, tuan nak wakil pada saya ke, tuan nak akad sendiri, terus dia buat, confirm tak sah nikah, tak ada kuasa dia. Kecuali biasa dalam wali hakim lain. Wali hakim itu memang dia wali dah. Kalau juru nikah tu memang kalau dia dilantik sebagai wali raja, dia tu wali dah. Tak perlu dia wakil pada diri dia, tak perlu. Sebab dia lantik tu, bila pada dia dilantik tu, dia tu wali dah. Wali apa? Wali raja. Sebab tu jarang dia tak sebut dah, tuan-tuan, kalau nikah yang telah berwakil wali raja, tak sebut gitu. Sebab dia memang wali dah, pelantikan dia tu. Tapi ada pun wali nasab, tak? Bila disebut wali ni walaupun dia juru nikah, macam contoh saya sebagai juru nikah, kan? Ni dari sudut dokumentasi bolehlah saya settle. Tapi urusan kuasa sultah itu masih duduk pada bapa kepada perempuan ini. Ataupun mungkin dia juga adik, tengok kedudukan tertib wali itu macam mana. Tak boleh. Sebab tu saya pesan pada imam-imam juru nikah saya, tuan-tuan, maknanya kalau melibatkan, kalau nak akad nikah nanti dalam majlis akad nikah, kena tanya wali. Sampai-sampai tu kena tengok kedudukan, tengok wali duduk mana. Sebab dia boleh berlaku, tuan-tuan, dalam majlis akad ni, kadang-kadang wali mungkin tak ada, mungkin juga wali tu tadi ada, tapi dia juga tak nak jadi wali, itu mungkin ada. Ataupun kadang-kadang dia nak jadi wali, tapi yalah, dia pun masih lagi dia tunggu imam sebut gapo malu ke dia. Situasi yang ada. Jadi tuan-tuan, kalau imam saya selalu sebutlah makna begitu, supaya tidak berlaku akad perkahwinan yang fasid, tidak sah dari sudut hukum syarak, sebab dia melibatkan soal kuasa. Okey, kedudukan sirah ini mesti datangnya daripada wali. Wali maknanya sekurang-kurangnya wali sebut saya wakil pada imamah, barulah imam boleh sebut saya nikahkan kamu. Biasa dia akan sebutkan yang telah berwakil wali, ayah kandungnya kepadaku, yang telah berwakil wali abang kandungnya kepadaku, yang telah berwakil wali adik kandungnya kepadaku, datuknya kepadaku. Dia akan sebutkan ini biasa, supaya tak berlaku pertikaian lah. Supaya tak berlaku pertikaian, mana dia jelas di situ. Okey, bermakna kita faham bila sebut sirah ni, lafaz ijab dia daripada wali. Baik. Dalam bab wali ni, tuan-tuan,
Sebagaimana saya sebut tadi, berwakil wali itu dipanggil wakalah. Boleh ke macam kita ayah kandung, anak kita nak kahwin, kita buat wakalah kepada imam ataupun kita wakil? Hukum syaratnya boleh. Ataupun kita tak nak wakil pada tu imam. Kita ada adik kita mungkin dia fakir sikit, belum belajar pondok ke mana-mana contoh. Kita minta adik kita, saya wakil pada muah, abang wakil pada mu untuk nikahkan anak. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Ataupun kita ayah, tuan-tuan, mungkin anak kita ni bosu lah kata perempuan, dia nak kahwin. Kita ada anak lelaki kita mungkin belajar tinggi-tinggi, pondok sebagainya. Boleh tak kita ayah, kita wakil pada anak kita untuk akad nikah? Boleh. Apa wakil pada mulah untuk nikahkan anak sebagai contoh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Maknanya kalau anak kita lelaki tadi dia akan nikah dengan berwakil wali yang telah berwakil wali ayah kandungnya kepada. Adapun imam juru nikah ni, tuan-tuan, dia melibatkan dokumentasi, dia kena ada lah depan tu, dia kena ada dalam majlis ni. Ada dalam majlis ni kita panggil dari sudut prosedur perkahwinan yang telah ditetapkan makna dari sudut peruntukan undang. Maknanya kalau wali ni nak akad nikah ke imam ni, juru nikah dia mesti ada dalam majlis. Dia mesti ada dengan tujuan untuk rekod, melibatkan dokumentasi catatan itu. Dia mesti ada. Contohnya. Tapi kalau tak imam tak ada, katalah tak imam tak ada, kita ayah, kita wali, sama ada kita wakil pada anak kita ke, ataupun kita wakil kepada tadi adik kita ke, tuan-tuan, tak imam tak ada, kita ayah kandung. Baik, kita anak kita ada, kemudian bakal isteri dia pun ada, kita pun cari 2-3 orang hak mana ni duduk dalam seorang sebagai contoh jadi saksi. Kita akan nikah sendiri. Tak imam tak ada. Hak dia nanti sebagai juru nikah tadi tak ada. Adakah sah dari hukum syarak? Sah. Kalau tak imam tak ada. Cuma berlaku perkahwinan macam tu, siapa nak daftar perkahwinan? Apa bukti berlaku perkahwinan? Bukti apa dia nak daftar dia? Sebab dia tidak legal. Tapi kalau tanya dari sudut syarak, sah ke tidak? Sah. Ini dipanggil, kalau berlaku begitu, berlaku akad nikah. Dia berlaku akad nikah akan tanpa kebenaran. Sebab dia macam di negara kita, di negeri-negeri memang melibatkan nikah ni dia mesti ada kebenaran daripada pejabat agama. Itu dia punya undang-undang yang ada tu. Dengan tujuan apa? Supaya bila mana dapat kebenaran, kita dah cek siapa yang nak jadi wali, siapa yang nak jadi saksi, siapa yang jadi dia punya kedudukan wali, betul tak ayah ni layak untuk jadi wali. Macam ni Sabah banyak juga berlaku dipanggil kebenaran, dia panggil nikah macam nikah adat, kita kata nikah adat. Banyak juga saya dah handle kes dia membabitkan kedudukan daripada Sabah, dia kahwin adat, kadang-kadang bukan daripada pejabat agama, ni banyak juga berlaku. Tapi kesan dia bila berlaku apa-apa perkahwinan tadi, dia nak bukti apa? Bukti apa? Katalah kalau berlaku perkahwinan dalam imam dia Abu Ubaidah tak tahu berlaku akad nikah di sini. Okey. Kalau di sudut syarak betul-betul dia wali, tuan-tuan, sah hukum syarak. Sah. Tapi tadi dia nak bukti apa? Anak mengandung tu nanti. Mesti hospital akan minta, tuan-tuan, mana sijil tu? Tak kena bawa saksi-saksi ni. Mesti dia akan ada dokumentasi. Jadi melibatkan dokumentasi, dia datang ke mana? Oh, benda ni dunia je, ustaz ni daftar jabat agama dunia je. Siapa kata? Melibatkan dokumen-dokumen yang ada, dia datang daripada mana?
Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat pada Allah, kena taat pada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kami. Bila sebut pemerintah, pasti di situ dia akan ada polisi. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Itu kaedah fiqh. Bila ada tuan-tuan orang yang ada autoriti tadi, dia diberi kuasa melibatkan pemerintah inilah untuk menguruskan urusan rakyat ini tadi, perlu berdasarkan kepada maslahah supaya tak berlaku perkahwinan yang tak sesuai hukum syarak. Jadi nak tengok kedudukan melibatkan hak ni, kita belajar dalam fiqh ni, ada saksi, ada sirah apa benda ni tadi tuan-tuan, macam mana nak tahu supaya dia tadi lengkap dengan ada dokumen, ada dia punya istilah-istilah penggunaannya. Jadi dikononkan, benda ni dikononkan, maka dia akan jadi dokumen. Ini tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Dia akan datang ke situ. Jadi secara tak langsung, dia bukan hanya bersifat benda atas dunia, tak, tetapi dia melibatkan hukum syarak, dia akan jadi syar'i di situ. Kedudukan dia punya dokumen melibatkan moral permohonan kebenaran berkahwin. Baik, jadi secara tak langsung dia akan jadi hukum syarak juga ya, mana begitu. Walaupun mungkin benda itu tak ada dalam Quran, tetapi dilihat kepada kaedah fiqh. Tuan-tuan, di situ. Baik. Jadi berbanding pada sirah ini, tuan-tuan, sirah ni wali ya. Jadi bila sebut wali ni, satu lagi, bila sebut sirah, adakah wali ni dia boleh sebut asal nak kahwin anak, dia boleh guna istilah macam-macam? Tak. Mesti ada istilah dia yang dia mesti kena guna. Iaitu mesti dengan istilahnya apa dipanggil? Dengan lafaz tazwij, dengan lafaz nikah. Walaupun dia wali, dia mesti sebut dengan lafaz nikah. Mesti dia akan sebut, aku nikahkan kamu, saya kahwinkan kamu. Maknanya dia mesti sebut gitu. Dia takkan boleh sebut mentang-mentang dia wali, saya padankan awak dengan anak saya. Dia takkan jadi. Dia mesti menggunakan lafaz nikah. Lafaz nikah. Sebab tu dia sebut zawwajtuka, kalau bahasa Arab lah, I solemnize your marriage of you to my daughter, contoh. Ataupun maknanya dia guna, kalau dia tu orang Cina, dia guna bahasa Cina, boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma yang penting maknanya dia akan sebut pada melibatkan ijab tadi, dipanggil mesti sebut dengan lafaz tazwij nikah, aku nikahkan kamu, saya nikahkan engkau. Itu kalau wali. Cuma tuan-tuan, dalam bab wali ni melibatkan soal ijab qabul ni, kalau tengok dari sudut keutamaan aulawiyah, macam kita ayat, sebenarnya yang layak ni, yang lebih aula ni siapa? Yang lebih aula ni adalah wali, sempurnakan akad nikah. Dia duduk di situ. Cuma kalau kadang-kadang kita nervous, kadang-kadang mungkin kita yakin tak yakin, maka kalau begitu keadaan dia, maka lebih utama wakilkan kepada siapa yang lebih mengetahui layak malam itu. Cuma kalau kita mampu, kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyempurnakan perkahwinan kepada anak itu. Sebab itu tuan-tuan, saya bila nak nikahkan pasangan ni, saya katanya, tuan nak wakil pada saya ke tuan nak sempurnakan sendiri? Kalau saya nak wakil pada ustaz lah, wakil lah. Cuma hal lebih terbaik, tuan wakil lah. Tuan sempurnakan. Cuma lafaz tu tak ada masalah, kita boleh tulis, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Dari sudut hukum syaraknya, tulis, lepas tu dibaca. Boleh ke tak? Boleh. Sebagai panduan, mana dari sudut kelancaran dan keyakinan dalam meletakkan kedudukan lafaz ijab itu. Okey, dalam kitab, dalam fiqh minhaji ni, dalam mazhab kita Syafi'i, mana wali dia berkata, aku nikahkan engkau,
saya nikahkan kamu. Itu di antara perkataan yang boleh digunakan. Bukan yang boleh digunakan, yang kena guna. Makna dalam bab dipanggil ni, dipanggil lafaz bila sebut aku nikahkan engkau ni dipanggil ijab. Al-ijab. Mana tuan-tuan? Baik, lafaz qabul. Kemudian dia tidak berpada dengan lafaz ijab semata-mata. Mesti ada qabul. Timbal balik, maknanya lafaz qabul accepted, terima. Dan terima ni daripada pengantin lelaki. Terima ni mesti daripada pengantin lelaki. Dia takkan boleh daripada orang lain, tuan-tuan. Mana dia kena sebut apa? Saya terima nikah ni. Saya ni terima nikahnya sebanyak yang tersebut. Okey dah. Tapi maknanya dia mesti daripada pengantin lelaki. Baik, dalam lafaz qabul ni, adakah pengantin dari sudut hukum syarak dia boleh wakilkan juga? Boleh tak dia wakilkan juga? Macam wakalah tadi, jelas dia boleh wakil wali. Tapi kalau pengantin lelaki ni, boleh tak dia wakil pada orang lain? Hukum syarak boleh. Tuan-tuan, maknanya dari sudut hukum syarak boleh. Hak ni dalam mazhab kita Syafi'i, dia lebih aula, lebih utamanya kalau berlaku situasi macam ni. Contoh kalau pengantin lelaki ni dia berada dalam keadaan masyaqqah ni dalam keadaan kesulitan, mungkin berada di luar negara, tak dapat balik, berada di macam kita PKP yang itu, tuan-tuan. Mana dalam mazhab kita Syafi'i, dia boleh mewakilkan. Cuma dalam bab perkahwinan ni, dia satu dia mesti kena faham dalam bab ni, dia mesti ittihadul majlis. Ittihadul majlis ni mesti berada dalam majlis. Maknanya semua yang berlaku tu, kedudukan rukun yang ada ni, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi, mesti duduk dalam satu majlis. Ittihadul majlis ni tadi. Cuma pada ittihadul majlis ni, tuan-tuan, maknanya mesti duduk satu di dalam satu majlis tu, mesti kena ada situ, tuan-tuan, barulah dia akan sah dari sudut hukum syarak. Cuma tuan-tuan macam dalam PKP itu kan, ustaz ni duduk rata-rata ni, ada yang duduk kat rumah, ada tok imam duduk jabat dia, saksi mungkin ada bersama dengan pengantin perempuan tu, tapi ada juga yang duduk lain-lain. Sedangkan dari sudut mazhab Syafi'i, ittihadul majlis, mesti duduk dalam satu majlis. Habis kalau macam tu, macam mana kedudukan hukum yang ada? Dalam PKP yang itu, tuan-tuan, inilah kita bincang melibatkan melalui video conference ni, tuan-tuan. Ini melalui satu jawatan kuasa fatwa, kita ada dia punya kedudukan hukum. Maknanya boleh ke tidak melibatkan berlaku perkahwinan melalui video conference. Hukum syaraknya boleh, berdasarkan kepada fatwa yang ada, kemudian dibincang daripada pandangan-pandangan ulama ilahi yang disebut sebagai ittihadul majlis. Itu boleh, asalkan dalam satu video conference tadi, semua yang berkait dengan rukun-rukun yang ada tu tadi ada dalam video conference tu. Tetapi dia melibatkan kedudukan perkahwinan melalui video conference ni, tuan-tuan, dia mesti maknanya dalam keadaan tadi betul-betul masyaqqah. Masa tu yang keputusan ni masa PKP, tuan-tuan. Masa tu saya duduk Kelantan, masa tu tak nak balik, bincang meeting fatwa yang ada, tuan-tuan, dalam fatwa majlis kebangsaan. Maka dilihat secara terperinci, duduk sidang balik, tengok pandangan-pandangan. Maka disitulah masa tu wilayah persekutuan untuk guna video conference. Kemudian Melaka, kemudian banyak lagi di follow. Dari sudut hukum syarak boleh tak boleh? Cuma kalau sekarang memang kita tak benar kan? Kalau Datuk Mufti memang tak benar, sebab dia bukan dalam keadaan masyarakat. Ustaz, kalau di luar negara tu macam mana?
Contoh kalau berlaku di luar negara, macam contoh ada warga negara kita yang duduk di Australia, di UK, Netherlands, di macam-macam negara, dia tak dapat balik. Boleh tak video conference? Masa lagi kita tak benarkan sebab dia tidak ada masyarakat. Cuma baik jalan macam mana dia nak buat? Dia duduk di Netherlands, dia duduk di UK, nak kahwin, mungkin kedudukan wali semua yang ada, cuma dia tak ada, dia duduk di luar negara. Jalan macam mana? Dia boleh wakilkan kepada siapa yang menerima wakil ni untuk menerima akad bagi pihak dia. Pada hal ini saya ada satu kes yang saya handle melibatkan perkahwinan warga negara kita dalam Wali Persekutuan. Pasangan lelakinya duduk di China, tak balik. Kalau ada berlaku, wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi semua ada dijamin. Cuma dia tak ada. Dia wakilkan kepada ayah dia. Dia wakilkan kepada ayah dia. Dia ni wakilkan kepada ayah dia untuk ayah dia menerima wakil daripada dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma jangan dibuat orang. Ini presiden kes yang berlaku, tuan-tuan. Ini dia akan jadi presiden kalau berlaku apa-apa isu itu nanti perkahwinan ni dia akan tengok balik, ini dia punya jalan dia nanti. Cuma wakalah wali itu tadi, wakalah pengantin ni, tuan-tuan, dibuat, makna kita adalah dia punya wadi dia, menerima wakil daripada pengantin lelaki, mewakilkan, kemudian ayah dia tadi ataupun siapa yang nak menerima wakil tadi, dia akan wadi untuk menerima wakil. Tapi hukum syarak jelas atau tak jelas? Jelas. Sah ke? Sah hukum syarak. Saya ingat kalau boleh persekutuan setakat saya duduk di jauh ni, tuan-tuan, ni baru ada dua kes yang berlaku macam ni. Hal lain itu biasa. Maknanya tadi itu dalam keadaan yang betul-betul masyaqqah lah, tuan-tuan. Tak benar itu. Lelaki itu bisu ni kan, mewakil. Baik, bila dia bisu, baik, dia boleh menggunakan kaedah untuk tulis. Dia tulis, kemudian ada bahasa isyarat yang dia memahami, maka memadailah, boleh kan? Maknanya di situ. Sebab untuk berkata-kata dia tak boleh, tapi bahasa isyarat dan juga tulis. Kalau bahasa isyarat pun dia tak jelas juga, tulis. Dia tulis, kita tunjuk dan dia faham, selesai. Saya pasangan yang memang yang bisu ni pun banyak juga lah, tuan-tuan, tapi menggunakan kaedah itu. Maknanya dari sudut penyelesaian kepada hukum syarak dengan perkahwinan tadi, dia boleh, tak ada masalah di situ, tuan-tuan. Ini dalam bab sirah, bermakna tuan-tuan memahami, sirah ni mesti daripada wali. Maknanya kadang-kadang mungkin ada imam kata, kalau melibatkan sirah ni mesti imam kena buat. Tak juga, wali tu ada tadi. Baik, okey, itu sirah. Dan lafaz ijab qabul dia pengantin lelaki, dia mesti dia punya kata dia ataupun dia punya wording ayat dia, saya terima nikahnya. Qabiltu nikahaha, kalau bahasa Arab, saya terima nikahnya. Memadai ke tidak? Memadai. Walaupun dia tak sebut mas kahwin dalam majlis akad, sah ke tidak? Sah. Mas kahwin, tuan-tuan, adakah dia rukun? Tak. Mas kahwin ni bukan rukun, tapi wajib ke tak wajib? Wajib. Cuma disebut dalam majlis akad, ataupun tak sebut, maknanya hukum syarak tetap sah. Cuma kesan-kesan tu ada, kesan-kesan ada. Sebab itu untuk kita nak mengelakkan supaya tak berlaku pertikaian, maka undang-undang melibatkan kedudukan mahar ini, maknanya kita dari sudut prosedur perkahwinannya kita minta sebut dalam majlis akad. Supaya apa? Supaya tak berlaku. Sebab bila mana berlaku majlis akad ni, mungkin kalau orang yang memahami dia okeylah, takut-takut ada orang yang tak memahami, maka dia pertikaikan. Apa tak sebut dalam majlis akad mas kahwin, dia akan jadi pertikaian di situ. Dan juga mungkin boleh berlaku, bila tak sebut dalam majlis akad, berapa mas kahwin dia?
dia akan jadi. Bahkan kalau melibatkan berlaku perkahwinan pun, contoh kalau akan berlaku isu, ada apa-apa isu berlaku perkahwinan, kan saksi-saksi ni, saksi-saksi dia akan terlibat. Siapa yang jadi saksi dalam majlis akad nikah, kata dia akan terlibat. Terlibat apa? Kalau berlaku apa-apa pertikaian, mungkin perlu kepada pandangan dia, mungkin perlu kepada respon dia. Lepas tu kita akan tengok balik siapa jadi saksi nikah. Contoh ada isu yang berlaku, tuan-tuan, masa berlaku ni, masa berlaku akad nikah, tuan-tuan, kan lepas akad nikah ni, ada pengantin lelaki ni dia baca lafaz tahlil, kan? Lepas akad nikah, kemudian Tok Imam akan minta pengantin lelaki dia akan baca lafaz tahlil. Adalah saya bahawasnya dengan ini bertaklid bahawa jika satu, sekiranya saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf dengan isteri saya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut, dan sekiranya saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan nusyus oleh mana-mana mahkamah, dan sekiranya saya melakukan apa-apa kemudaratan syar'i kepada tubuh badannya, dia baca yang tu. Cuma ada kesnya, tuan-tuan, dalam perkahwinan tu, masa berlaku perkahwinan, dia punya taklid tadi, suami isteri ni, pengantin lelaki, pengantin perempuan ni tak tanda tangan. Tok Imam tu lupa nak ambil tanda tangan dia. Saksi dia tanda tangan. Saksi tu tanda tangan dalam rekod borang, permohonan dalam rekod kebenaran berkahwin. Saksi ada. Tok Imam tu lupa nak ambil tanda tangan dia. Kemudian duduk tak lama, saya ingat sebulan lebih pada waktu itu, berlaku masalah kepada dua orang ni, suami isteri ini, yang suami dia melakukan kemudaratan syar'i, berdaulah isteri dia. Isteri dia ni failkan ke mahkamah syariah pada waktu itu, permohonan dipanggil failkan permohonan perceraian di bawah seksyen 50 ni, maknanya melibatkan taklid yang dibaca tu, mana isteri mohon perceraian melalui taklid sebab suami ini melakukan kemudaratan syar'i sampai berdarah kepada dia, sampai ke mahkamah. Kata ni sebab saya cerita sebab kawan saya hakim yang hendak ni, dia sampai ke mahkamah tengok kes, panggil semua yang terlibat, panggil pihak-pihak yang terlibat, panggil suami isteri, tengok awak failkan taklid, isteri ni failkan taklid, kan? Dan biasanya kata suami baca, isteri dengar. Baik, mahkamah dia minta rekod dengan kami melibatkan taklid tadi, betulkah dibaca? Taklid tadi betulkah dibaca? Kita hantar dokumentasi, tengok taklid, tak ada tanda tangan lelaki, tanda tangan perempuan. Saksi ada. Suami dia kata saya tak baca lafaz taklid. Suami pula, saya tak baca lafaz taklid. Tengok dalam rekod, tak ada tanda tangan dia. Jadi confuse di situ, baca kan tak? Panggil Tok Imam. Tu seminar, habis seminar kan, mahkamah keluarkan perintah saman untuk seminar siapa juru nikah, siapa lagi saksi. Seminar ni dia saman hadir. Biasanya buat di seminar ni, kamu disaman hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Itu bahasa dia. Sekiranya kamu tidak hadir, mahkamah boleh mengambil tindakan, bukan pula. Dan kes ni selagi mana tak selesai berjalan, kamu bahasa ni kena hadir ke mahkamah sehingga kes itu selesai. Lebih. Panggil lebih kan? Lebih. Selagi mana kes di wadi tak selesai, kita sebab saya kena tu. Tak saya kena lah. Dan cerita di mahkamah, tuan-tuan, bukan pergi ke mahkamah kita tunggu direct baca kes, tak. Pukul 9 pagi kes kita pun kita disebut kepada hari itu.
Mungkin tak sebut pada waktu tu, mungkin masuk KKLI dulu. Saya kena kat pukul 1 baru baca kes. Di masa situ je. Tak hadir, orang boleh ambil. Dia boleh keluarkan, maknanya dia engkar perintah mahkamah. Engkar perintah mahkamah tak ada pasal-pasal perlu kita. Dia akan ada benda-benda lain pula, dia akan terkesan. Begitu. Jadi berbalik pada tadi, tuan-tuan, panggil semua yang terlibat, siapa saksi. Saksi ni dia tanda tangan, saya sebut, dia baca lafaz ta'liq. Dua-dua baca lafaz ta'liq, maknanya. Suami baca lafaz ta'liq dan dua-dua tanda tangan. Confirm. Tanya ta'imam, tanya saksi, jelas. Barulah permohonan ta'liq tadi mana dibaca dalam mahkamah. Sebab tu kalau suami tak baca, dia tak boleh nak direct kepada ta'liq. Tapi sebenarnya dari sudut, kalau tak ada dari sudut hukum syarak pun, ta'liq pun ada kebenaran syar'i untuk kita jaga kemaslahatan isteri. Sebab lelaki ni dia ada kuasa cerai duduk pada dia, isteri tak ada. Baik bagaimana untuk nak jaga maslahat kedudukan isteri, ta'liq tadi ya. Ta'liq tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, itu dia punya kedudukan. Sedikit saya sebutlah tuan-tuan. Jadi berbalik kepada sirah ini, maknanya kalau dari sudut dia punya ijab, lafaz qabul, maka kalau pengantin lelaki juga dia boleh mewakilkan pada orang lain untuk menerima wakil akad kita ni daripada dia. Tidak semestinya dia, cuma yang lebih aula, hak utamanya siapa? Dia. Itu dalam bab sirah. Betul tak? Baik. Dan saya sebut tadi melibatkan dia punya mahar ni, sebab tu dari sudut prosedur kita minta masuk juga dalam bila mana berlaku akad nikah, mesti sebut mahar dalam majlis akad nikah supaya tak berlaku pertikaian. Sebab isu mahar ni dia boleh jadi pertikaian kalau tak kena caralah. Sebab itu untuk mengelakkan benda tadi berlaku pertikaian, maka dari sudut prosedur maka sebut dalam majlis akad. Bahkan Nabi pun kalau dia sebut hukum syarak pun sunat, kita sebut mas kahwin ni dalam majlis akad bahkan hukumnya adalah sunat di situ. Mana jelas semua yang tahu ni tadi berapa dia punya maharnya, 300. Mas kahwin wilayah sekarang ni tuan-tuan dia naik ke 300. Dulu 80, sekarang 300 sama dengan Selangor. Cuma ada yang nak bagi lebih, tak apa. Cuma kalau kurang, jangan. Cuma negeri-negeri dia tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab kedudukan mahar ni dia tidak ada sesuatu yang statik darat. Statik darat, makna berapa jumlah. Maka melibatkan kedudukan, kalau negeri-negeri lah dia akan putus berapa. Macam faham 22 ringgit setengah lagi rasanya. Faham? Itu pernah dibawa kepada tuanku, tapi tuanku kata tak apa, tak nak. Maknanya masih lagi kekal untuk nak memudahkan. Maknanya bahasa mudahnya tuan-tuan, kalau orang tu nak kahwin macam di Pahang, ada 22 ringgit 50 sen darat. Boleh tikap di Pahang. Mana gitu. Cuma ada orang cadang kadang-kadang, ustaz, mahar ni kita kena naikkan. Contoh, nak naikkan berapa? Katalah kalau berlaku lah tuan-tuan, ambil keputusannya, mahar di wilayah persekutuan ni mesti kena ada 10,000 cash. Arti tuan-tuan, nak cari mana, mungkin orang ada duit tak apa, mungkin bagi orang yang tak ada duit ni nak 10 cash, 10,000 cash ni. Sebab tu di Pahang tu aku minta kekal dengan sebagaimana yang ada. Begitu juga dengan Johor. Itu dibakar mahal lah. Baik, kita belajar sikit lah tuan-tuan. Okey? Ya? Baik tuan-tuan, saya ingat sekadar itu pada pagi ini kita belajar sedikit sebanyaklah berkaitan perkahwinan, hukum-hukum yang berkait dalam bab rukun nikah ataupun arkan nikah. Hadis saya follow betul lah tuan-tuan dalam mazhab kita Syafi'i ini. Cuma ada benda-benda itu nanti saya akan sebut berkaitan lah dengan kedudukan dia punya rukun yang ada itu nanti. Baik sekadar itu, aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.